Assalamualaikum dan salam sejahtera ya rakan-rakan. Bertemu kita kembali di Pam Wellness 72. So saya ni Sukairi Napiah, pengasas kepada Pam Wellness 72. Hari ini saya nak bercerita sikit tentang magnesium. Apakah kepentingan magnesium kepada tubuh badan kita ya. So di Pam Wellness 72 kita ada beberapa produk magnesium ya. Ada 3 produk, iaitu magnesium oil 108. Ini bentukan berbentuk cecair magnesium oil kan. Dia bukan oil, dia cuma structure dia, tekstur dia macam minyak. Dan satu lagi magnesium gel, berbentuk gel, dia lebih pekat, tapi kandungan dia lebih kandungan magnesium lebih kurang kepada magnesium oil 108 ya. Ini untuk sapuan lebih sesuai untuk kanak-kanak dan kepada orang yang ada masalah kulit seperti psoriasis kan, sebab kepekatan itu kurang, magnesium tu rasa sting dia, rasa menyucut dia tu kurang sikit lah berbanding dengan magnesium oil 108. Dan satu lagi Ocean Gold magnesium flake ya, berbentuk flake. Ini untuk khas kepada untuk rendaman di kaki ataupun mandian ya. So sebelum saya nak bercerita tentang lebih lanjut tentang magnesium oil magnesium oil 108 ni, produk Pam Wellness 72 ni, saya rasa lebih baik saya bercerita dulu, share dulu apakah kepentingan magnesium di dalam badan kita. Mengapa kita perlu magnesium? Ini yang perlu kita ketahui lah. Ramai yang tahu magnesium ni berfungsi untuk untuk perkembangan otot pertumbuhan otot, tulang dan otot lah. Namun ramai yang tak tahu mengapa magnesium ni amat perlu sangat dalam kehidupan kita. Tanpa magnesium ni maknanya kehidupan kita tak akan berjalan lancar lah. Sebab magnesium ni penting dalam beberapa amat penting dalam proses biokimia di dalam badan kita. Terdapat 300 proses biokimia di dalam badan kita. Ia berfungsi untuk jantung. Magnesium ni juga penting untuk jantung, otak, sistem saraf dan pelbagai lagi. Dan ia juga merupakan mineral yang menghasilkan antioksida untuk menangkis penyakit dan membantu fungsi beratus-ratus enzim yang saya sebutkan tadilah, yang mengawal selia tubuh dan membantu dan mengekalkan tekanan darah pada tahap yang normal, menguatkan tulang dan memberikan kadar degupan jantung yang baik. So kebanyakan manusia ni sekarang ni, baik di Malaysia ataupun di serata dunia, tentang mereka kurang kefahaman tentang magnesium ni. So ramailah zaman sekarang ni, zaman moden ni, terdapat pelbagai penyakit, sakit darah tinggi, kencing manis, semua yang kritikal lah. Sebab mereka ataupun kita sebenarnya amat kurang magnesium, tidak mengambil magnesium yang secukupnya. Itulah yang menyebabkan penyakit-penyakit ni menjadi masalah kepada kita. So dah banyak doktor-doktor ataupun pakar-pakar di seluruh dunia telah menulis jurnal buku tentang magnesium ya. Tengok ni ya, beberapa buku yang telah diterbitkan oleh doktor-doktor, pertama seperti The Magnesium Miracle, The Magnesium Factor, Transdermal Magnesium, The Miracle Magnesium, dan pelbagai lagi lah buku kan. Saya ada beberapa buku ni yang saya beli ya. Saya ada buku ni, Magnesium Magnification Magnesium, The Magnesium Miracle, dan Transdermal Magnesium Therapy. Transdermal ni terapi secara sapuan. Kita tak perlu makan pun ataupun minum dia punya magnesium ni. Kebanyakan ada juga magnesium di farmasi dijual dalam bentuk tablet ya, tapi dengan kaedah transdermal ni, dia punya serapan magnesium tu lebih cepat ke dalam tisu badan,
Dan kalau kita ambil tablet dengan ataupun minuman magnesium, ia kadang-kadang membahayakan kepada dalam tubuh badan kita, kerana apa yang berlaku, bila masuk dalam usus dalam badan, mungkin ada tindak balas kimia kat situ, reaction itu yang kadang-kadang boleh menyebabkan cerit-birit kalau kita ambil secara terus. Tapi bila secara transdermal, dia lebih selamat dan lebih efektif lah. So itulah buku-buku yang dipapar ni, yang telah ditulis dan diterbitkan oleh pakar-pakar di dalam bidang perubatan. So mengapa magnesium ni kurang dalam diet harian kita masa kini lah? Sebab banyak tanaman guna racun serangga, dan bila diserap tanah, ia menghapuskan mineral ni. So inilah pertanian moden kita nak cepatkan hasil-hasil tanaman, sayuran ataupun buah-buahan tu, kita menggunakan baja, menggunakan racun dan pelbagainya lagi kan. So ini menyebabkan kandungan mineral ni terhapus disebabkan baja dan racun ni lah. Dan satu lagi, kalau kita ingatlah di zaman dulu lah, contoh dia bila kita nak dekat sawah padi lah, kat kampung kan, kita hanya menuai padi itu hanya setahun sekali. Sekarang ni setahun 2 kali. So kita gunakan baja, gunakan pesticide, racun serangga supaya proses hasil padi itu cepat 2 tahun sekali. So hakikatnya ini menyebabkan mineral-mineral semula jadi yang wujud dalam semula jadi dalam tanah itu dah berkurangan. Namun bila kita letak baja dan semua, dia cepatlah nampak segar, nampak isinya bagus, cantik, tetapi kandungan magnesium dan kandungan mikronutrien yang ada dalam beras tu dah berkurangan, kerana mikronutrien secara semula jadi itu dah berkurangan. Dulu setahun sekali kita gunakan tanah tu kan untuk buah mendapatkan hasil. Sekarang ni 2 tahun sekali, setahun 2 kali. Itulah maksud saya lah, makna dia kekurangan magnesium di dalam tanah kebun tersebut ataupun di dalam sawah tersebut. So nombor 2, banyak juga pemakanan tenusu, gandum macam cheese, sos, pasta, pizza ni juga mengurangkan menyebabkan bila kita makan gandum semua ni, cheese ni ada magnesium dengan kuantiti yang kecil. Bila kita makan dalam akan berlaku proses pencernaan, penghadaman. Dia akan mengeluarkan asid. Asid ni bertindak balas dengan magnesium yang terdapat dalam makanan ni, dan ini akan mengurangkan juga magnesium ni yang ada di dalam makanan tersebut. Kita makan dia, tetapi secara dia kandungan magnesium ni hilang macam tu saja. Sebab disebabkan tindak balas kimia ni. So faham ya? Nombor 3, banyak amalan pemakanan yang melibatkan proses yang menghilangkan nutrisi. Saya sebut tadilah, itulah. Banyak pemakanan tinggi kafein dan gula-gula. Gula, kopi, coklat, Milo, ini juga tak bagus. Macam saya sebut tadilah, dia akan menghasilkan asid. Asid ini akan menetraliskan nutrien yang terdapat dalam makanan tersebut dalam badan kita. Banyak guna ubatan, of course lah kan, dan banyak terdedah kepada pencemaran seperti asap rokok, bahan toksik dalam plastik dan di dalam udara Ini menyebabkan magnesium ni kurang dalam diet harian, dalam diet harian kita. Secara ringkasnya tentang magnesium ni, magnesium penting untuk beratus-ratus enzim dapat berfungsi dengan baik. Maknanya dia tanpa magnesium, enzim-enzim ni tak dapat berfungsi dengan baik. Pengambilan magnesium yang mencukupi membantu mengurangkan sistem premenstrual. Ini kepada wanita lah, masalah haid kitaran haid pada peringkat permulaan. So magnesium ni boleh didapati di bijian bunga matahari, badam dan udang adalah antara makanan yang tinggi kandungan magnesium.
setengah suplemen magnesium boleh menyebabkan tindak balas dengan ubatan yang berlainan. Ini penting juga. Harus mendapatkan nasihat doktor lah sebelum mengambil sebarang suplemen magnesium. Ini saya merujuk kepada suplemen magnesium yang kita makan secara oral ya. Kalau sapuan, insyaAllah dia terus direct kepada tisu badan kita. Manfaat magnesium terhadap kesihatan, ini yang saya nak kupas, yang nak kita bincang dalam video ni ya. Terdapat banyak manfaat magnesium ni kepada kehidupan kita, kepada kita lah. So magnesium ni adalah salah satu daripada 7 mikromineral penting. Cuba tengok balik video saya yang pertama ya. Saya ada cerita tentang mikronutrien dan makronutrien dan mikronutrien. Apa beza dia dengan mikronutrien ni? Terdapat 4 iaitu vitamin B dan vitamin C yang larut dalam air, dan vitamin A, D, E dan K ni yang larut dalam lemak, dan yang ketiga itu mikronutrien yang dipanggil mikromineral, 7 ni lah. Dan yang keempat pula dipanggil elemen unsur surih ataupun trace mineral. So dengan pengambilan magnesium yang cukup, yang bagus ini, ia akan mencegah beberapa penyakit lah, tulang, sistem kardiovaskular, diabetes dan fungsi lain. Okey, kita tengok satu persatu ya manfaat magnesium ni. Ia bagus untuk kesihatan jantung. Ia penting untuk pembentukan tulang. Ia bagus untuk pembentukan kesihatan tulang yang pertama ya. Membantu mengambungkan kalsium ke dalam tulang. Dia bergabung dengan kalsium dan memainkan peranan penting untuk mengaktifkan vitamin D di dalam buah pinggang. Dalam buah pinggang, vitamin D juga penting untuk tulang yang sihat. So dengan pengambilan magnesium yang optimum ini memberi kepada tulang yang lebih besar, pembentukan kristal tulang yang lebih baik, dan risiko osteoporosis ni lebih rendah kepada wanita selepas menopause ya. So bagus untuk kaum-kaum wanita yang setelah menopause untuk mengambil magnesium ya rakan-rakan. Dan nombor 2 manfaat magnesium ni saya dah sebut tadi. Magnesium ni perlu di dalam badan kita, iaitu ia merupakan cofactor kepada 300 enzim di dalam badan. Sebab di dalam badan kita ni terdapat 300 proses biokimia, seperti contoh dia penghasilan tenaga ATP ya. Kita makan karbohidrat, kita guna gula kan, semua kan, untuk membentuk tenaga. So kalau tak ada magnesium ni, proses pembentukan tenaga ni tak akan berlaku. So pembentukan protein perlukan juga magnesium, proses biokimia kan, dan mengekalkan genetik, iaitu pembentukan DNA, RNA, pergerakan otot, peraturan sistem saraf lah, semua memerlukan magnesium. Inilah proses-proses satu proses biokimia yang terdapat di dalam badan, di mana magnesium amat diperlukan dalam proses biokimia ini. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni kepada masalah orang yang sukar untuk tidur. So yang dipanggil insomnia. So bagus untuk mereka ambil tidur. Saya tak ada masalah tidur, tapi bila saya letak sapu saja magnesium oil ni dekat kepala, dekat tengkuk ni, dengan sekelip mata saya tertidur dengan lena, macam tidur baby lena terus. Penting sebab apa? Magnesium ni fungsi dia relief. Dia relief kita punya saraf. Bila saraf kita rasa relief, rasa kendur kan, so kita pun rasa enak, dan kita pun terus tertidur dengan lena. Dia relief kan. So kebanyakan, kalau you all tahu kan, kenapa bila kita pergi hospital sakit, kita doktor letakkan drip, kita rasa nak tertidur. Sebenarnya dalam drip tu ada magnesium, menyebabkan kita rasa relaxing, sebab dia merelaxkan otot-otot ya. Okey, mengurangkan risiko kencing manis, penting bagus juga untuk orang-orang yang kencing manis ya, diabetes ya, mengambil magnesium
penjagaan jantung, magnesium diperlukan untuk kekal kan kesihatan ya. Ada gangguan sekejap ya. Penjagaan jantung ya. Kandungan magnesium yang rendah dalam pengambilan diet pemakanan membuatkan anda lebih berisiko untuk mendapat penyakit jantung yang lebih tinggi. Ia melindungi jantung, menghalang serangan jantung dan memberi keanjalan untuk jantung serta saluran darah. So apa yang saya buat selalu kan, kalau rasa saya macam tidur tak rasa terkejut, saya sapu je satu badan. Dia relief memang baguslah kepada kepada kita ya. Dan kita lihat seterusnya kan, apa kepentingan manfaat magnesium. Cegah migrain dan sakit kepala. Terdapat kajian menunjukkan mineral ini boleh membantu mencegah ataupun melegakan sakit kepala. Namun ia memerlukan magnesium yang berbeza dan hanya boleh ditentukan oleh pakar perubatan. Cuma bila kita guna magnesium di produk pump Venus ni, kita sapu saja, insya-Allah dia tak ada memberi kemudaratan. So saya sapu je ya. Alhamdulillah lah kan. So memperbaiki emosi, yang saya cakap lah, emosi ni emosi marah, emosi sakit kita ya. Jika anda berdepan masalah kemurungan, diet pemakanan memainkan peranan penting dalam meningkatkan emosi. Terdapat penyelidikan menyangitkan kekurangan magnesium dengan kemungkinan peningkatan masalah kemurungan, dan terdapat kajian mendapati bahawa suplemen magnesium berfungsi seperti ubatan anti kemurungan. Bagus ni. Kita tak perlu ambil lagi ubat anti kemurungan dengan magnesium ya, kita rasa relax. Dia merilekskan otot-otot kan. Okey, legakan PMS. Saya sudah sebut tadi ni, simptom premenstrual adalah gangguan biasa dalam kalangan wanita. Terdapat kajian menunjukkan magnesium dengan gabungan vitamin B6 dalam meningkatkan mood serta mengurangkan simptom berkaitan PMS seperti kembung, insomnia, bengkak kaki, penambahan berat badan dan bengkak pada payu udara. Dan ini juga bagus ni, dia meningkatkan ingatan. Siapa yang suka lupa tu cepat lupa tu, penyakit enzimia boleh mengambil magnesium lah, baik untuk mereka ya. Dan mengurangkan tekanan. Ini bagus lah, ambil magnesium, rasa tertekannya sikit kan, stres kan, bagus kita ambil magnesium ni ya. Sapu je, sapu itu yang transdermal tu, sesuai untuk untuk kita lah. Ni buku ni, buku saya ada buku ni kan. Ni saya tunjukkan buku ni ya rakan-rakan. Ni magnesium ni bagus, banyak diceritakan semua, dia kaitkan buku-buku magnesium dengan penyakit-penyakit yang bersangkutan dengan magnesium. Apa lagi? Antara sumber makanan kaya magnesium, biji labu, sayuran berdaun hijau seperti bayam ya, bagus kan. Coklat gelap, kacang hidup, kacang almond, ikan halibut, tenggiri, salmon, kacang gajus, avocado dan biji gandum. Ini semua makanan yang kaya dengan magnesium ya. So kita tengok pula penggunaan magnesium ni, keperluan magnesium ni terhadap kita lah, lelaki, perempuan, kanak-kanak. Kita tengok berapa dia punya kandungan, jumlah pengambilan yang perlu kita ambil lah. Okey, untuk kanak-kanak ya, 1 hingga 3 tahun memerlukan 80 mg satu hari kan. 9 hingga 13 tahun 240 mg hari ya, per satu hari lah. Wanita pula 14 hingga 18 tahun 360 mg per hari. 19 ke 30 tahun 310 mg per hari. Wanita 31 tahun ke atas 320 mg per hari. Wanita mengandung bawah 19 tahun 400 mg per hari. 19 hingga 30 tahun 310 mg per hari. 31 tahun ke atas 320 mg per hari. Wanita menyusukan anak 19 tahun ke bawah 360 mg per hari.
19 ke 30 tahun 310 mg per hari, 31 tahun ke atas 320 mg per hari. Untuk lelaki pula, kaum lelaki lah, 14 ke 18 tahun 410 mg per hari, 19 ke 30 tahun 400 mg per hari, dan macam saya ni kategori yang ketiga lah, 31 tahun ke atas memerlukan lebih kurang 420 mg per hari. Itulah ya rakan-rakan, kita punya jadual pemakanan magnesium, pengambilan magnesium. So kanak-kanak, wanita mengandung, wanita menyusukan anak dan lelaki kan. So penting untuk mendapatkan magnesium ni. So dia ada bentuk tablet, yang dekat farmasi tu tablet, tapi sekarang di bawah Pump Wellness kita ada produk magnesium secara transdermal. Dengan sapuan saja kita boleh mendapatkan sumber magnesium ni ya di dalam badan kita. Ia lebih efektif dengan sapuan saja. Iaitu dengan sapuan ni, maksud saya dia ada dua cara. Satu, kita sembuh spray yang magnesium oil 108 tu, ataupun kita sapu saja, letak titiskan kita magnesium oil tu kat dekat telapak tangan kita, lepas tu kita sapu. Sapuan lah tu kan, dia ada spray yang magnesium oil 018 tu, dia ada spray Satu dia sebut kita guna spray, kita sediakan spray, dan satu lagi satu tak perlu spray, kita hanya titiskan saja kan. So itu saja ya rakan-rakan. So untuk jika anda berminat untuk mendapatkan produk-produk Pump Wellness 72 ni, anda boleh menghubungi ejen-ejen Pump Wellness 72 di seluruh negara. Okey, saya harap pengkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. InsyaAllah saya akan bercerita lagi tentang detail macam manakah nak menggunakan magnesium oil 018 ni, gel ni, dan Ocean Gold Magnesium Flake ni di video akan datang. Okey guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.